Terima kasih banyak atas semua kasih sayang dan sokongan. Jika Anda menikmati ini, sila langgan dan lihat juga saluran baharu saya, Female Sehe Chronicles. Pautannya ada dalam keterangan. Sokongan Anda benar-benar bermakna. Mengucapkan selamat Hari Krismas kepada Anda. Stering koyak ke sisi di bawah tangan saya, dan untuk satu saat yang mustahil, saya merasakan badan saya faham apa yang berlaku sebelum otak saya sempat memahaminya. Jari-jari Nicole melilit stering, menariknya kuat ke arah penghadang, dan turapan pertama 5 yang mabuk hujan telah memutuskan bahawa kami akan berpusing. Kami telah bertengkar tentang audit suku tahunan. Saya telah menemui penyelewengan dalam invoice perundingan yang telah diluluskan oleh Derek, dan Nicole telah menangkis soalan saya selama 20 minit. Lengan saya terkunci. Tidak kaku. Bertarung. Setiap otot di bahu saya terasa terbakar ketika saya bergelut untuk mengawalnya semula. Tayar Tesla menjerit melawan asfalt basah. Hydroplaning tersekat. Hydroplaning lagi. Penghadang mengikis di sepanjang bahagian penumpang dengan bunyi seperti logam koyak dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manusia. Nicole menjerit. Atau mungkin itu saya. Beg udara meletup putih dan bahan kimia panas mengenai muka saya. Kemudian kesunyian. Hanya hujan yang menghempas cermin depan yang retak dan hon lalu lintas yang kedengaran di kejauhan di sekeliling kami. Nama saya Mara. Saya berumur 36 tahun dan saya membina Lawson Cloud Solutions daripada komputer riba di garaj ibu bapa saya kepada sebuah syarikat awam bernilai $90 juta. Ini adalah kisah bagaimana keluarga saya menghantar saya ke penjara atas sesuatu yang tidak saya lakukan dan bagaimana saya membuat mereka membayar untuk setiap hari. Awak, okey tak? Saya berpaling kepada Nicole. Suara saya serak. Tangan saya masih memegang stering. Bayi itu, dia memegang perutnya. Mukanya pucat, tetapi matanya tidak panik. Mereka sedang mengira, memerhatikan saya. Ambulans tiba dengan cepat. Anggota perubatan memuatkan Nicole ke atas pengusung sementara saya duduk di bahu leboraya yang basah. Selimut di sekeliling bahu saya, memberikan kenyataan saya kepada seorang anggota polis negeri. Laporan kemalangan standard. Saya memberitahunya dengan tepat apa yang berlaku. Kami telah bertengkar tentang kewangan syarikat. Dia telah memegang stering. Dia menuliskannya, mengangguk, dan terus beredar. 2 jam kemudian, di pusat perubatan Sweden di Seattle, bilik menunggu berbau seperti pembersih lantai dan kopi yang tidak sedap. Saya mundar-mandir selama 3 jam sehingga doktor muncul, dengan muka serius. Saya minta maaf. Dia kehilangan bayi itu. Kata-kata itu seperti satu tamparan fizikal yang hebat. Saya duduk tegak di kerusi plastik, kepala di tangan saya. Apapun pertengkaran kami, Nicole adalah keluarga. Dia mengandungkan anak abang saya. Rasa bersalah menyelubungi saya. Walaupun saya tahu dia telah memegang stering itu. Dalam masa sejam, polis tiba. Bukan polis negeri kali ini. Detektif polis Seattle. Cik Lawson, kami memerlukan Anda ikut kami. Apa? Kenapa? Kakak ipar awak mendakwa awak sengaja menyebabkan kemalangan itu. Bahawa awak menyentak stering untuk mencederakannya dan bayi. Lampu pendar fluor tiba-tiba kelihatan terlalu terang. Saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri di telinga saya. Terlalu pantas. Tidak masuk akal. Itu gila. Dia memegang stering. Memeriksa kamera papan pemuka. Tiada rakaman. Puan. Sistem kamera tidak menunjukkan sebarang rakaman selama 6 jam yang lalu. Abang saya, Derek, muncul di hujung koridor, tidak berlari ke arah saya, tidak bertanya sama ada saya baik-baik saja, berjalan perlahan ke arah detektif. Wajahnya tersusun seperti sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Kesedihan terkawal bercampur dengan keazaman. Pegawai, katanya, tidak memandang saya. Saya ingin memberikan kenyataan yang menyokong keterangan istri saya. Saya merenungnya. Adik lelaki saya, 4 tahun lebih muda, yang saya bantu dengan kerja rumah dan lindungi ketika dia menyelinap keluar di sekolah menengah,
yang selalu membenci saya karena saya menguruskan syarikat yang ibu bapa kami harapkan daripadanya warisi. Derek, apa yang awak buat? Dia akhirnya bertentang mata dengan saya. Apa yang sepatutnya dilakukan sejak dulu lagi? 3 bulan kemudian, saya dibicarakan di Mahkamah Tinggi King County, bangunan yang sama tempat saya pernah memberi keterangan sebagai saksi pakar dalam kes penipuan korporat. Kini saya duduk di sebelah yang bertentangan. Perbicaraan itu berlangsung selama 3 minggu. Ibu bapa saya mengambil keterangan sebagai saksi utama. Ibu memakai gaun gerejanya, mengelap matanya dengan tisu. Dia selalu cemburu dengan Derek, katanya kepada juri, suaranya serak. Walaupun mereka masih kecil, dia perlu lebih mahir dalam segala-galanya. Perlu menang. Ayah memberikan jawapan yang pendek dan padat. Mara mengawal syarikat terlalu ketat. Tidak pernah memberi peluang sebenar kepada abangnya. Sudah bertahun-tahun ada ketegangan. Saya melihat mereka berbohong di bawah sumpah tentang anak perempuan mereka sendiri dan merasakan sesuatu yang sejuk menyelubungi dada saya. Bukan rasa tidak percaya. Saya telah melaluinya beberapa hari yang lalu. Sesuatu yang lebih sukar. Sesuatu yang sabar. Nicole memberi keterangan dari kerusi roda. Pembalut kelihatan di bawah gaun hospitalnya. Dia menerangkan dengan terperinci saat saya menarik steering ke arah penghadang. Dia menangis di antrian. Juri mencondongkan badan ke hadapan. Wajah lembut kerana simpati. Derek memegang tangannya sepanjang kejadian itu. Saya melihat apa yang dia lakukan, katanya apabila tiba gilirannya. Kakak saya memegang steering itu dengan sengaja. Saya pasti. Pembela awam saya berumur 28 tahun. Lemas dalam kes. Dia membantah apabila dia boleh. Tetapi kami berdua tahu kami kalah. Rakaman kamera dash yang penghadang. Dia menangis di antrian. Juri mencondongkan badan ke hadapan. Wajah lembut kerana simpati. Derek memegang tangannya sepanjang kejadian itu. Saya melihat apa yang dia lakukan, katanya apabila tiba gilirannya. Kakak saya memegang steering itu dengan sengaja. Saya pasti. Pembela awam saya berumur 28 tahun. Lemas dalam kes. Dia membantah apabila dia boleh. Tetapi kami berdua tahu kami kalah. Rakaman kamera dash yang sepatutnya membuktikan semuanya telah hilang. Fail yang rosak mengikut pusat serdis Tesla. Walaupun sesuatu dalam mata juruteknik itu membuatkan saya tertanya-tanya adakah dia telah dibayar untuk mengatakannya. Juri berbincang selama 6 jam. Bersalah atas pembunuhan tanpa niat melalui kenderaan. Suara hakim bergema di bilik mahkamah. 3 tahun. Saya tidak menangis. Saya memerhatikan wajah ibu saya. Kelipan kepuasan yang singkat sebelum dia teringat untuk kelihatan sedih. Saya memerhatikan ayah saya mengangguk hampir tanpa disedari seperti perjanjian telah selesai. Saya memerhatikan senyuman sinis Derek cepat tersembunyi, dan saya mula merancang. Jen pengangkutan menghantar saya ke pusat pembetulan Washington untuk wanita 2 hari selepas hukuman. Ia menjadi rumah saya, kalendar saya, bilik menunggu saya. Sel itu berbau karat dan pembersih industri. Setiap malam saya menconteng garisan pada dinding konkret di belakang katil saya dengan kuku patah. 1 garisan sehari, 1 hari lebih dekat. Tetapi saya bukan sekadar mengira masa. Saya mengumpulnya. Di penjara, Anda tahu siapa yang berkaitan. Wanita 2 sel ke bawah pernah mengendalikannya untuk firma Guaman Seattle sebelum sabitan penipuannya. Dia mengajar saya bagaimana pemulihan data forensik sebenarnya berfungsi. Bagaimana fail yang dipadam meninggalkan hantu dalam sandaran sistem. Bagaimana metadata menceritakan kisah walaupun kandungan hilang. Seorang lagi banduan pernah menjadi paralegal. Dia menerangkan prosedur khusus untuk mencabar perintah kuasa peguam kecemasan. Alasan tepat yang berkesan dan tidak berkesan di Mahkamah Negeri Washington. Saya membaca semua yang ada di perpustakaan penjara mengenai tadbir urus korporat, undang-undang sekuriti, perakaunan forensik. Saya menulis surat bukan kepada keluarga, tidak pernah kepada mereka, kepada rakan sekerja lama yang saya percayai, kepada penyiasat yang pakar dalam jenayah kola putih,
Kepada peguam yang namanya saya ingat daripada acara industri. Kebanyakannya tidak membalas, tetapi ada yang membalas. Dalam keadaan huru-hara sebelum penangkapan saya telah menghantar email salinan dokumen kewangan yang mencurigakan yang disulitkan ke pelayan peribadi. Paran AE, kata saya pada diri sendiri ketika itu. Insurans. Ternyata, 17 bulan selepas hukuman saya, respons diterima daripada Barbara Torres, bekas pendakwa raya persekutuan yang menjadi peguam litigasi korporat. Dia telah menyemak dokumen yang saya hantar akses kepadanya. Suratnya terdiri daripada 3 ayat. Naluri Anda betul. Bukti menunjukkan penyelewengan sistematik berlaku sebelum kemalangan itu. Hubungi saya apabila Anda dibebaskan. Barbara telah bersetuju untuk bekerja berdasarkan kontingensi, mempertaruhkan yurannya dalam kes penipuan itu. Dia pasti kami akan menang. Caleb, melalui beberapa siri pemindahan wang yang tidak dikenali dengan teliti, telah mendapatkan perumahan untuk pembebasan saya dan menanggung perbelanjaan guaman awal, walaupun saya tidak akan memahami sepenuhnya penglibatannya sehingga kemudian. Saya membaca kata-kata Barbara sehingga saya menghafalnya. Kemudian saya membakar surat itu dan terus mengira hari. Keluarga saya melawat mereka berempat sekali. 8 bulan kemudian. Semuanya. Ibu, ayah, Derek, dan Nicole menyusun atau di seberang plexiglas seperti mereka sedang bergambar untuk potret. Ayah bercakap dahulu melalui penerima. Mara, kami ada dokumen. Awak pindahkan saham undian majoriti kepada Derek, dan kami menstabilkan semuanya. Syarikat sedang bergelut tanpa kepimpinan yang betul. Ibu mencondongkan badan. Suaranya lembut dengan kebimbangan amalan. Skim satu-satunya cara untuk melindungi apa yang dibina oleh Datuk. Pelabur gementar. Satu tanda tangan menyelamatkan pekerjaan. Menyelamatkan legasi. Derek mengambil telefon seterusnya. Fikirkan tentang gambaran yang lebih besar. Dick, awak selalu mengatakan kerugian dan awan adalah lebih penting daripada mana-mana orang. Nicole meletakkan tapak tangannya rata pada kaca. Matanya terbeliak dengan keikhlasan yang terlatih. Lagipun, awak berhutang budi kepada keluarga ini. Saya memandang setiap seorang daripada mereka. Ibu bapa yang telah membesarkan saya untuk bekerja lebih keras daripada orang lain, kemudian memberi keterangan bahawa saya tidak stabil. Abang yang tersenyum pada setiap mesyuarat lembaga pengarah sambil merancang pemecatan saya. Kakak ipar yang telah memegang steering untuk menjerat saya. Pintu terbuka di belakang mereka. Caleb masuk. Adik bongsu saya, sekarang berusia 25 tahun, yang saya pecat sebagai CFO 18 bulan sebelum penangkapan saya kerana apa yang kelihatan seperti pecanggahan perakonan kecil, yuran perundingan yang tidak sepadan dengan hasil kerja, invoice daripada jendor yang saya tidak pernah dengar. Dia jarang bercakap dengan saya sejak itu. Dia duduk di sebelah Derek dan mengambil telefon apabila ia diserahkan kepadanya. Suaranya mendatar, hampir bosan. Keluarga tidak selalunya tentang siapa yang betul atau salah. Marah. Kadang-kadang ia tentang siapa yang berjaya. Matanya memandang saya selama sepersekian saat lebih lama daripada yang diperlukan. Sesuatu berlalu di antara kami. Mesej yang terlalu halus untuk difahami oleh orang lain. Saya meletakkan gagang telefon. Saya tidak akan menandatangani apa-apa pun. Anggaplah ini selamat tinggal. Wajah ibu berkerut melalui kaca. Ayah bertukar menjadi batu. Topeng Derek tergelincir, menunjukkan kemarahan di bawahnya. Caleb hanya mengangguk sekali, hampir tidak disedari, dan berjalan keluar dahulu. Pada pagi pembebasan saya, langit Seattle tergantung rendah dan kelabu, dengan gerimis yang turun. Pintu penjara terbuka tepat pada pukul 7 pagi. Orang ramai menunggu. Wartawan dari G-Wire, Como News, malah kru CNBC yang telah tiba semalaman. Drama keluarga Lawson telah menjadi gosip industri. Pengasas dipenjarakan. Abang mengambil alih. Saham syarikat tidak menentu. Ibu bapa saya berdiri di hadapan berpakaian untuk kamera. Ibu memegang mawar putih. Ayah memakai sut bilik lembaga pengarahnya. Derek dan Nicole mengapit mereka.
Wajah-wajah disusun dalam pendamaian yang penuh harapan. Ibu melangkah ke hadapan, tangan terbuka. Sayang, kami sangat gembira awak saya berjalan melewatinya tanpa menghentikan langkah. Tidak memandang mawar itu. Tidak mengiktiraf mana-mana satu pun daripadanya. Sebuah Bentley hitam meluncur ke tepi jalan. Pintu belakang terbuka dari dalam. Jason Palmer muncul. 34 Hardedlow. Dikenali kerana membongkar kes penipuan korporat di seluruh barat Laut Pasifik. Dia enggan mewakili Derek 3 kali dalam tempoh 2 tahun yang lalu. Cik Lawson. Suaranya kedengaran cukup kuat untuk mikrofon terdekat. Kereta kuda awak sedang menunggu. Saya meluncur masuk ke bahagian dalam kereta kulit. Pintu tertutup dengan dentuman kalis bunyi, meredam letupan soalan yang dijeritkan. Melalui kaca berwarna, saya melihat perjumpaan semula keluarga saya yang diatur dengan teliti runtuh. Lengan ibu diturunkan. Rahang ayah ternganga senyap. Dererik merenung plat lesen seperti dia sedang menghafalnya untuk kemudian. Pergi jauh, kata saya kepada Jason sambil dia duduk di tempat duduk pemandu. Saya mahu melihat bandar saya sekali lagi. 20 minit kemudian, kami tiba di penthouse yang menghadap Elliott Bay. Tingkap siling Florida, kayu keras yang digilap, bau pengilat lemon, dan linen segar. Semuanya bukan penjara. Saya mandi selama sejam. 6 kepala pancuran, air yang cukup panas untuk menyegarkan kulit saya, sabun beraroma cedar yang benar-benar berbuih. Air kelabu yang berpusar di longkang membawa selama 3 tahun pembasmi kuman institusi dan malam-malam tanpa tidur. Apabila saya keluar, Barbara Torres dan Jason sedang menunggu di meja kayu mahoni yang dipenuhi dokumen. Komputer riba terbuka, kopi mengepul. Selamat pulang, Cik Lawson, kata Barbara. Banyak yang perlu kami uruskan. Jason menghulurkan folder pertama ke arah saya. Pembatalan surat kuasa wakil kecemasan yang difailkan oleh abang anda. Kami mencabarnya atas alasan penipuan dan kekurangan bukti perubatan. Tanda tangan anda di sini mengaktifkan semula status pemegang saham majoriti anda. Saya menandatangani pen itu terasa asing, terlalu lancar, terlalu mahal. Barbara mengemukakan dokumen kedua. Usul kecemasan untuk audit forensik dan pembekuan aset sementara akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Daerah King petang ini. Menghalang sebarang pemindahan dana sehingga audit selesai. Ditandatangani. Kemudian Barbara mencapai ke dalam beg bimbitnya dan mengeluarkan pemacu USB hitam kecil. Satu huruf C ditulis di atasnya dengan dakwat biru. Ini salinan sandaran, katanya perlahan. Salinan asal telah dipadamkan daripada pelayan di Bellevue 17 bulan yang lalu. Pasukan forensik kami menghabiskan lebih setahun membina semula serpihan daripada sandaran luar tapak dan memadam rantai email. Caleb telah memberikan maklumat kepada penyiasat saya selama berbulan-bulan melalui aplikasi pesanan yang disulitkan, menunjuan kepada kami pelayan sandaran mana yang hendak disaman. Semuanya ada di sini. Saya memasangnya ke dalam komputer riba yang selamat. Fail dibuka dalam folder yang kemas. Hamparan dengan tarikh dan jumlah. Benang email antara Derek dan akaun luar pesisir. Invoice untuk perkhidmatan perundingan yang tidak pernah wujud. Berjuta-juta wang disalurkan selama bertahun-tahun dengan ketepatan pembedahan. Perut saya memulas. Bukan kerana terkejut, tetapi kerana kejelasannya. Ini bukan ketamakan impulsif. Ini dirancang. Lama sebelum Nicole mengambil alih roda itu. Semasa kami menyemak dokumen di penthouse, di seberang bandar, sidang kemuncak teknologi barat laut sedang rancak di Pusat Konvensyen Negeri Washington. 800 peserta, beribu-ribu lagi di stream langsung. Derek berdiri di atas pentas dalam pembentangan sut tentera laut pada pertengahan pagi tentang sue keselamatan perusahaan baharu Lawson Cloud. Dia mengumumkan perkongsian $50 juta dengan Pacific Data Systems, perjanjian yang akan mengukuhkan reputasinya sebagai pemimpin sah syarikat yang saya bina. Derek mengeluarkan kad hitam syarikat untuk roti bakar syempen upacara. Terminal mudah alih berbunyi bip. Menolak. Dia ketawa. Cuba lagi. Menolak. Percubaan ketiga.
Barisan hadapan mula berbisik. Telefonnya berdering. Dia menepi, masih tersenyum ke arah kamera. Encik Lawson, ini adalah pematuhan di First National. Semua akaun korporat telah dibekukan mengikut perintah Mahkamah Kecemasan. Tiada transaksi sehingga diberitahu kelak. Melalui lampu pentas, warna wajahnya pudar. Ketua Pegawai Eksekutif Pasifik Data berhenti seketika ketika berjabat tangan. Pelabu mula memeriksa telefon mereka. Dalam masa sejam, krisis Lawson Cloud menjadi trend. Kembali ke penthouse. Saya menutup komputer riba. Kopi telah sejuk. Pembekuan itu juga menjejaskan akaun peribadi yang dikaitkan dengan dana syarikat, kata Barbara. Kad kredit, kemudahan kredit, semuanya. Buat pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasakan sesuatu seperti kawalan. Keesokan paginya, saya mengadakan sidang asbah di lobi Lawson Cloud. 3 kamera, sedozen wartawan, wajah saya berhati-hati neutral. Sebagai pemegang saham majoriti dan pengasas Lawson Cloud Solutions, saya mengumumkan audit forensik bebas terhadap semua kewangan syarikat berkuat kuasa serta-merta. Soalan meletup. Cik Lawson, bagaimana dengan rekod perubatan yang muncul malam tadi? Barbara telah memanggil sejarah perubatan lengkap Nicole semasa penemuan praperbicaraan untuk kes penipuan itu. Rekod keguguran telah tertimbus dalam ratusan halaman, tetapi pihak berkuasa tempatannya telah menemuinya. Saya telah mengeluarkannya secara strategik. Kertas pelepasan Nicole dari Pusat Perubatan Sweden bertarikh 3 minggu sebelum kemalangan itu. Diagnosis: keguguran spontan akibat tekanan. Tiada sebutan tentang trauma. Dia telah kehilangan bayi sebelum saya masuk ke dalam kereta itu. Implikasinya telah sampai kepada wartawan sebelum saya perlu menjelaskannya. Nicole tidak hamil ketika dia memegang roda kereta itu. Dia telah keguguran beberapa minggu sebelumnya dan menyembunyikannya. Mereka-reka tragedi yang tidak pernah berlaku untuk membingkai saya atas jenayah yang tidak mungkin berlaku. Dokumen-dokumen tertentu telah menimbulkan persoalan serius tentang peristiwa yang membawa kepada sabitan salah saya. Kebenaran akan muncul melalui saluran yang betul. Sehingga itu, saya menyambung semula peranan saya sebagai pengerusi. Seorang wartawan mendesak. Adakah Anda percaya keluarga Anda sengaja membingkai Anda? Saya melihat terus ke dalam kamera. Bukti akan bercakap untuk dirinya sendiri. 2 hari kemudian, pengusiran itu dilakukan secara pembedahan. Estate Bellevue, 6 bilik tidur, kolam renang infinity, teater rumah. Ia telah diberikan hak milik semata-mata atas nama saya sejak sebelum ibu bapa saya berpindah masuk 20 tahun yang lalu. Aset pranikah yang diiktiraf mahkamah tanpa pertikaian. Saya telah menghantar mesej kepada Caleb tentang tarikh pengusiran pada malam sebelumnya. Dia membalas dengan satu emoji tanda ibu jari ke atas. Saya tiba bersama Jason, seorang pegawai mahkamah, dan 2 truk pemindahan. Keluarga saya berdiri di tangga hadapan, beg pakaian di kaki mereka. Ibu menggenggam sebuah kotak barang kemas. Ayah memegang satu beg pakaian. Derek dan Nicole terus memandang ke tanah. Pegawai itu membaca arahan itu dengan kuat. Percutian segera. Pakaian pribadi sahaja. Semua perabot yang dibeli dengan dana syarikat kekal. Ibu pergi dahulu, meluru ke arah saya. Sayang, tolong. Ini rumah kami. Kesihatan ayah awak. Tidak. Dia bertukar kepada bahasa Vietnam yang dia gunakan semasa saya kecil. Bahasa lagu Nina Bobo dan cerita sebelum tidur kini menjadi senjata untuk rasa bersalah. Saya tidak bergerak. Dereri melangkah ke hadapan. Mara, fikirkan apa yang awak lakukan. Ini akan memusnahkan kita secara terbuka. Bagus. Caleb tiba kemudian, berhenti di dalam Audinya. Dia berjalan perlahan-lahan di laluan masuk rumah, tangan di dalam poket, kelihatan seperti anak bongsu yang prihatin cuba bermeditasi. Dia meletakkan tangan di bahu ibu. Ibu marah sekarang. Berikan dia ruang. Kemudian kepada saya. Suaranya cukup lembut untuk jiran-jiran yang sedang merakam di telefon mereka. Kak,
Mungkin tenangkan diri sedikit. Matanya bertentang mata dengan saya selama setengah saat. Tenang. Tahu. Derek melutut. Caleb. Bercakap dengannya. Awak satu-satunya yang mungkin dia dengari. Caleb memandang ke bawah kepadanya. Awak buat pilihan awak. Dia berpaling dan berlalu pergi. 30 minit kemudian, mereka berdiri di luar pintu pagar dengan 3 beg pakaian. Semua yang lain, karya seni, peralatan Itali, peralatan gimnasium rumah, kekal sebagai aset korporat. Saya menjual estate Bellevue 6 bulan kemudian kepada seorang eksekutif teknologi yang tidak tahu tentang sejarahnya. Hasilnya disumbangkan kepada tempat pelindungan keganasan rumah tangga di Seattle. Minggu berikutnya, lembaga bersidang. Mesyuarat itu sebulat suara. Derek dipecat daripada semua jawatan. Penemuan dirujuk kepada pihak berkuasa persekutuan. Tetapi saat sebenar tiba apabila Caleb masuk ke bilik persidangan itu membawa folder akordeon yang penuh dengan bukti, email bercetak, penyata bank, invoice untuk firma perunding hantu, pembayaran kepada juruteknik kamera papan pemuka yang dikesan melalui kad hadiah. Saya mula mengutip ini pada hari Mara memecat saya, katanya perlahan. Kesilapan perakonan itu bukan rawak. Itu adalah tanda-tanda awal kecurian sistematik. Saya berpura-pura kekal neutral untuk mengekalkan akses. Setiap makan malam, setiap percutian, saya mendokumentasikan apa yang saya boleh. Dia bertentang mata dengan saya di seberang meja. Saya memilih pihaknya pada hari itu. Saya hanya memerlukan masa untuk membuktikannya. Pendakwa raya persekutuan bertindak pantas. 6 minggu kemudian, perbicaraan persekutuan bermula. Penipuan wayar, penyelewengan, sumpah bohong, konspirasi. Ibu bapa saya mengambil perjanjian pengakuan bersalah. 18 bulan setiap seorang. Mereka telah menjalani hukuman penjara daerah selama 14 bulan menunggu perbicaraan. Jadi mereka akan dibebaskan dalam beberapa minggu. Mereka kehilangan hak mengundi dalam amanah keluarga selama-lamanya. Nicole memberi keterangan terhadap Derek sebagai pertukaran untuk percubaan. 5 tahun diselia. Rekod jenayah tetap. Wanita yang telah memegang stering untuk memerangkap saya telah pergi tanpa hukuman penjara. Tetapi dia akan membawa sabitan itu sepanjang hayatnya. Dia memfailkan perceraian pada minggu keputusan Derek dikeluarkan. Apabila dia melapor diri di penjara persekutuan, dia sudah kembali kepada nama gadisnya dan berpindah ke Portland. Derek berjuang paling keras. Pembelaannya mendakwa amalan perniagaan yang agresif tetapi sah. Juri melihatnya bersalah atas semua tuduhan. 10 tahun penjara persekutuan, tiada parol selama 7 tahun, 12 juta ganti rugi. Saya duduk di barisan hadapan setiap hari hukuman. Apabila giliran Derek tiba, Marshall datang untuk menggarinya. Dia berpaling kepada saya, mulut membentuk nama saya, tetapi tiada bunyi yang keluar. Saya bertentang mata dengannya tanpa mengelak. 3 tahun dicuri, sebuah syarikat hampir musnah, kepercayaan hancur berkecai dan tidak dapat dibaiki, dan sesuatu yang disahkan oleh doktor 6 bulan selepas pembebasan saya. Tekanan itu telah merosakkan saya secara kekal. Saya mungkin tidak akan pernah mengandung. Sesetengah harga tidak dapat dikira. 3 bulan selepas hukuman Derek, seorang hakim King County secara rasmi membatalkan sabitan saya. Perbicaraan pembebasan mengambil masa 11 menit. Pasukan forensik Barbara akhirnya membina semula rakaman kamera papan pemuka daripada pelayan sandaran awan Tesla. Serpihan yang disatukan daripada muat naik automatik yang juruteknik Derek tidak tahu kewujudannya. Video itu menunjukkan dengan tepat apa yang selalu saya katakan. Tangan Nicole di atas stering, bukan tangan saya. Rekod saya telah dipadamkan. Secara sah, 3 tahun itu tidak pernah berlaku, walaupun badan saya mengingati setiap hari. Setahun selepas saya dibebaskan daripada hukuman, saya duduk di bilik lawatan di penjara negeri Washington di Walla Walla. Plexiglas yang sama tercalar. Sisi yang berbeza. Derek kelihatan semakin pucat. Jumpsuit oranye. Rambut dipotong rapat, lingkaran hitam terukir di bawah matanya.
Berat badannya telah turun 20 paun. Terima kasih kerana datang, katanya melalui telefon. Saya tak sangka awak akan datang. Saya menunggu. Saya tahu maaf tidak membetulkan apa-apa, tetapi saya ada masa untuk berfikir. Banyak masa. Diam. Ibu dan ayah bertanya tentang awak dalam setiap surat. Mereka ingin tahu sama ada awak baik-baik saja. Akhirnya saya bersuara. Tiada kemaafan. Bukan untuk awak. Bukan untuk mereka. Saya menukar nama saya pada setiap dokumen 6 bulan yang lalu. Awak orang yang tidak dikenali sekarang. Wajahnya berkerut, tetapi dia tidak mengalihkan pandangan. Saya memindahkan pemilikan penuh kepada Caleb. Saya sambung. Dia satu-satunya yang memilih yang betul berbanding yang mudah. Dia layak menerimanya. Buku jari Dererik memutih pada penerima surat. Saya layak menerimanya. Ya, awak berhak. Pengawal itu memberi isyarat masa. Dererik menekan tapak tangannya ke kaca. Jika anda pernah, saya menutup telefon dan berjalan keluar ke udara timur Washington yang kering, memandu ke barat menuju Seattle, Kaskadis berwarna ungu di kejauhan. Saya membiarkan diri saya merasakan apa yang telah saya tahan selama 4 tahun. Bukan kemenangan, sesuatu yang lebih senyap dan lebih sukar. Keluarga saya mengajar saya bahawa darah tidak menjamin kesetiaan. Bahawa orang yang sepatutnya melindungi anda boleh menjadi orang pertama yang memusnahkan anda apabila terdapat wang yang terlibat. Tetapi mereka juga mengajar saya kesabaran, cara menunggu, cara merancang, cara menukar 3 tahun di dalam kotak konkret menjadi senjata. Caleb kini mengendalikan Lawson dan Claude. Saham pulih, perkongsian berkembang maju. Jason masih mengendalikan kerja undang-undang saya. Barbara dilantik ke jawatan Hakim Persekutuan musim bunga lalu. Saya berunding apabila diperlukan, tetapi kebanyakannya saya telah membina sesuatu yang lebih kecil. Milik saya sendiri. Saya tidak berpacaran dengan sesiapa pun. Mungkin suatu hari nanti. Buat masa ini, saya sedang belajar bagaimana rasanya mempercayai penilaian saya sendiri sekali lagi. Sesetengah kerugian adalah kekal. Sesetengah hutang dibayar sepenuhnya. Dan sebahagian daripada kita bertahan dengan memutuskan dengan tepat siapa yang akan kekal dalam hidup kita dan berpegang teguh pada pendirian itu tanpa permohonan maaf. Sebelum anda pergi, berikut adalah bonus ringkas kerana terus membaca. Jika anda suka belajar dan berkembang seperti saya, anda perlu mencuba buku audio. Saya ada tawaran eksklusif dengan Audibly. Bulan pertama anda adalah percuma sepenuhnya. Itu bermakna akses kepada lebih 500,000 judul, tanpa sebarang kos kepada anda. Semua butiran sedang menunggu dalam penerangan. Jangan terlepas yang ini.